Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak didik yang cikgu sayangi dan kasihi sekalian. Berjumpa lagi kita pada pagi ini bersama-sama dengan Cikgu Norsi. Kita belajar sejarah. Hari ini kita akan belajar sejarah pengertian dan kemahiran ilmu sejarah dan memfokuskan kepada membezakan konsep ruang dan masa dalam sejarah, juga menguraikan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Manakala objektif kewarganegaraan yang hendak kita capai ialah menjelaskan kepentingan meraihkan sesuatu peristiwa sejarah negara dan menghurai kepentingan memelihara sumber sejarah untuk generasi akan datang. Ruang dan masa. Sejarawan menggunakan urutan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Urutan masa dikenali sebagai kronologi. Konsep masa ini dapat dibahagikan kepada dekad, iaitu tempoh masa selama 10 tahun, abad iaitu tempoh masa selama 100 tahun dan alaf tempoh masa selama 1000 tahun. Konsep masa ini juga boleh dilihat mengikut zaman, iaitu zaman Masihi sebelum Masihi dan zaman Masihi. Untuk menjelaskan konsep ruang dan masa, mari kita lihat kronologi peristiwa di sekolah kita. Pada bulan Januari 2020, persekolahan bermula. Seterusnya, pada bulan Februari, kejohanan olahraga peringkat sekolah telah diadakan. Seterusnya, sambutan Maulidur Rasul peringkat sekolah juga telah diadakan pada bulan Mac. Pada bulan Julai, pembelajaran mengikut SOP diperkenalkan apabila penularan wabak COVID-19 meningkat di seluruh negara. Murid-murid belajar dalam norma baru. Namun begitu, pada bulan Ogos, sambutan ke Hari Kemerdekaan tetap disambut di peringkat sekolah dan pada bulan Disember, penyerahan sijil tahun 6 kepada semua murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Sungai Balang Darat. Rakaman peristiwa sepanjang tahun 2020 ini merupakan urutan masa daripada bulan Januari hingga bulan Disember, iaitu kronologi peristiwa yang berlaku sepanjang tahun 2020. Kepentingan urutan masa dalam mengkaji peristiwa sejarah adalah untuk memudahkan kita memahami peristiwa sejarah yang telah berlaku. Oleh itu, kita dapat menulis peristiwa sejarah yang lengkap dan tersusun mengikut ruang dan masa. Setiap peristiwa sejarah yang berlaku mempunyai sebab dan akibat. Kajian tentang sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah akan memudahkan pemahaman kita terhadap peristiwa sejarah. Sebagai contohnya adalah Majlis Apresiasi Kecemerlangan Sekolah Kebangsaan Sungai Balang Darat pada tahun 2019. Majlis apresiasi ini adalah untuk menghargai kecemerlangan murid dalam bidang akademik dan akhirnya memberi kesan kepada murid, iaitu murid akan belajar dengan tekun untuk mencapai kejayaan. Peristiwa mendapatkan kemerdekaan bagi negara kita juga mempunyai sebab dan akibat. Tanah air kita dijajah oleh pihak British. Rakyat berjuang untuk membebaskan tanah air sehingga mencapai kemerdekaan.
Ya murid-murid, sejarah mempunyai kepentingannya yang tersendiri. Kepentingan kita mengetahui sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah akan menimbulkan perasaan ingin tahu tentang mengapa dan bagaimana serta kesan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Berdasarkan pemahaman tersebut, kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada peristiwa sejarah. Okey murid-murid, pembelajaran kita pada hari ini berakhir di sini. Cikgu harap semua murid-murid telah faham tentang konsep ruang dan masa serta sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Murid-murid hendaklah menambah ilmu pengetahuan dengan banyak membaca. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.